Kalau tak rotan anak, anak tak jadi orang. Betul ke? Apa pendapat korang? Kalau korang ada pendapat, ada share experience daripada kecil, korang pernah kena rotan tak? And then apa kesannya yang korang nampak bila dah besar sebagai mak ataupun bapa? Adakah korang ada kecenderungan untuk nak pukul anak korang? Adakah korang pun sedang praktis apa yang mak bapak korang praktis anak korang? Adakah korang meneruskan the vicious cycle of nenek moyang kita pukul mak bapak kita pukul kita, kita pass pula dekat anak-anak kita? Korang buat tak? Apa pendapat korang? Sebab baru-baru ni TikTokku dikecam setelah I buat pasal tajuknya pasal Beauty and the Beast. I kecam cerita Beauty and the Beast tu. Kata tak sesuai untuk tontonan budak-budak sebab dia tanamkan benda yang disturbing dekat otak budak-budak. Bahawasanya pendera juga boleh pendera berupaya untuk menyayangi kau, and you can fall in love and settle for an abusive man. Itu cerita tu berapa minit je. Kau tak tengok whole lifetime dia. Belle tu silap jadi bola. Last kali kena masak masuk oven. You don't know that. You don't know. Orang yang ada mental problem ni, dia kena solvekan masalah tu sendiri. Jangan nak train otak perempuan ni supaya jadi hero. You can save this man, this unloved, unwanted man. I mean, lelaki bermasalah ni perlu dibantu, and you are the person tu pimpin dia ke arah cahaya tu. Mengarut semua tu. So, ini komen kecaman yang aku dapat antaranya. Alright. Dia cakap, bab merotan tu tak setuju. Orang dulu yang tibai anak pakai rotan hanger getah pipe tu lah yang jadi anak depa jadi orang hari ni. Even Nabi pun suruh rotan anak lah, dia cakap. Bawah tu dia kata, rotan kalau anak tak solat. Malas saya nak sentuh. Orang Melayu ni, dia cedok ambil surface je. Dia tak baca sedalam-dalamnya. Kalau nak cakap pasal apa yang Nabi cakap tu, ya Allah, detail, Masya Allah. Nak rotan anak hanya kalau dah umur over 7. Over 7. Dan itu pun sebab kalau tak nak solat. Ini kau, anak tertumpah air, kau dah cubit, kau dah pukul, spank bontot, apa semua kan. And then Nabi merontan anak pun banyak tata cara. Ni lengan tak boleh angkat lebih, macam angkat lebih daripada ketiak macam ni, macam orang nak melibas orang kat penjara tu, hukuman sebatan. Bukan macam tu. Lepas tu dah lah slow, dia buat dekat tapak kaki sahaja, bukan anywhere on the body, and tak boleh berkesan merah langsung. Kau nampak tak Islam tu indah? Sorry, I got overboard. I memang tak boleh belah bab ni. I'm so sorry. But yeah, I let admin I berdamai dengan kata agree to disagree. Okay, sekarang ni dia cakap bila kena tibai dengan rotan hanger getah pipe tu jadi orang. Jadi orang. Semua orang pun, asalkan kau hidup dan masih bernyawa, kau orang lah kan. Tapi orang yang macam mana? Orang yang macam mana? Ramai sangat orang gila sekarang, so I tak sure dia ni siuman ke tak. Alright, so I pull some because I am a nobody. I'm not a psychologist. Just orang yang banyak lah juga baca dan tanya-tanya, consult dengan psychologists and my Montessori friends and all mothers. And so this is what I pull from the internet. Ada seorang therapist yang I suka follow dekat TikTok ni. Dia cakap apa tau? Nama dia Derrick Hord. D-E-R-R-I-C-K space H-O-A-R-D. I suka sebab dia cakap dengan simple je. As an adult, bila you dah besar, kalau you di rotan, di spank, dipukul bontot, di hanger, di getah pipe kan ke as a child, you will grow up to be an adult yang ada kebolehan untuk, tiada kebolehan untuk menolak, macam I tak tahu sebab dia in English, susah nak the ability to lie to yourself about the obvious. You deny. You are in denial sebab you nak percaya orang yang masa you kecil, you di rotan dan you nak percaya orang yang merotan you tu sayang you sebab parents you kan. Of course they love you. Dia orang just pass down apa yang diwarisi daripada mak bapak nenek moyang dia. Dia orang ingatkan itulah the correct parenting way. Tapi bila dia buat macam tu, dia set dalam otak you, dia memberi kesan sebagai
scar, parut yang tak nampak dekat dalam otak you, yang buat you tak ada. Okay. Alright, bersambung. So dia kata incapable of setting boundaries. Kita tak berupaya nak set boundaries, especially dengan orang yang nampak seperti ada authority. Sebab kita dilatih masa kecil, oh mak bapak lalu je diam. Macam contohlah kan, tengah buat benda yang mungkin akan menimbulkan kemarahan, kita buat diam ke cikgu ke kan. Bahayalah zaman sekarang dengan banyak sexual predator kat luar. So kalau I nak tanyalah puan, you ada tak, kalau you bekerja, ada tak you macam, kalau dengan cikgu you ke, dengan boss you ke, you never say no, you tak boleh nak set boundaries. Even kalau you sexually abused by them pun, you tak perasan dan you go with the flow je. Yes? Liza's coming up. Can you handle her? Yes, okay, thank you. Bersambung. Dan lagi satu, you akan ada tendency untuk cari toxic relationship. I hate the word toxic because everywhere orang overly use that word, but itu yang betulnya. Di sini dia kata kita akan cari abusive relationship, be it secara fizikal ataupun mental. Ni semua kesan daripada dirotan. Sebab kita seek benda yang familiar. Otak you akan cari benda yang familiar, benda yang apa familiar benda yang you kenal, benda yang you biasa, benda yang you dah terbiasa. Faham tak? So sebab itulah bila you buat macam ni, you reinforce kekerasan dekat anak-anak macam ni. Bila dia besar, tak sempat besar kot nanti. Senang je orang memanipulasikan otak dia. Sebab dia tak boleh say no kepada orang yang ada authority. Yes? Can we play outside again? Okay. Apa mana tadi? Tak boleh nak say no, tak boleh nak refuse orang yang nampak macam ada kuasa. Even katakanlah ada orang walk datang jalan jumpa you, dia just pakai uniform polis ke, uniform orang yang nampak macam berkuasa je, jalan lagak macam kuasa, dia cakap apa-apa pun you takut dan you ikut je. Itu yang kita tak nak, okay? Kita nak dekat anak-anak, especially yang teenagers. Ya Allah, tadi I dapat satu video orang send dekat I, dekat TikTok, budak-budak ni, bukan budak pun, umur 20 tahun, tengah piknik dekat park. Lepas tu tiba-tiba ada dua stranger, sepasang pervert, dua lelaki, datang naik motor round-round sekeliling diorang, cakap benda-benda yang inappropriate. Lepas tu nak mengorat, minta number phone lah apalah, and then duduk dekat meja tu bersama-sama dengan dua orang budak perempuan ni, forcing budak-budak perempuan ni bagi number phone. And budak ni pandai, dia ambil video of the whole thing, and diorang dah buat report polis dah. Macam tu bahayanya dunia kita. Nasib baik budak-budak, nampak tak? Dalam situasi budak ni, nanti I share video tu next. Dalam situasi ni, budak dua orang tu langsung tak tergerak nak call polis, atau nak call bapak dia, mak dia ke, ataupun menjerit untuk minta tolong. I nampak daripada video tu, ada dekat meja belah depan, like 100 meter daripada diorang tu, ada a group of orang tengah piknik juga. Kenapa dia tak jerit minta tolong? Kenapa? Sebab dia dah biasa yang bila jumpa adult, bila jumpa orang dewasa je, orang dewasa ni patut dipatuhi. Orang dewasa ni ada kuasa veto. Dia dah conditionkan mind dia macam tu. Siapa yang buat macam tu? Ya sayang, I'm sorry I'm being too emotional. Okay, lepas tu lagi this therapist Derek Hort ni cakap, because you forgive over and over again, just like how you forgive your parents. That's how you keep on getting in and out of a bad relationship. And you are sebenarnya replacing emotional suffering dengan sesuatu benda yang lain. Sebab you tak nak, sebenarnya you tak tahu kan, sometimes, most of the time, orang tak aware, orang tak sedar punya itu yang dia hadapi, kesan daripada trauma masa kecil tu kan. So itulah, dia keep on cari benda yang familiar, orang yang bermasalah sebagai pasangan dia. Dan dia akan, it's easier to blame the other person when it doesn't work. Macam itulah. So boleh kata ni juga penyebab mental illness bila orang dah besar. Itu je nak share. Oh, okay, ada satu website, The Asian Parents. Ini dia, oh, you wanna write? Nah. Ish, tapi ni drawing kakak. Ni paper. Just don't draw on my heart, you can draw on paper.
Okay, so daripada website The Asian Parents ni, dia cakap tentang kesan pukul anak je lah. Tadi I ulaskan kenapa it is not okay to rotan anak sebab kesan dia sampai dewasa. So now kesan jangka pendek dia atau yang jangka sederhana dia dekat anak kita, dia cakap anak kita sendiri akan pukul balik orang lain. Yang lebih sebaya ataupun yang lebih kecil. Sebiji macam Giant daripada cerita Doraemon. Ini berlaku dekat anak I memang tak pukul anak. Tapi bila dia jumpa sepupu, ya Allah, sepupu ni asyik lah. Nak cubit lah, nak pukul. Yang paling teruk, dia escalate ke tahap dia ambilnya kereta seorang budak, yang budak duduk kat dalam batu kayu pakai kaki tu, dia empuk ni kepala anak aku kan benda tu. Yang lagi menyedihkan, I wasn't there. I wasn't there to supervise sebab I pergi dapur. And then I datang, anak I dah melolong lama gila, dia menangis sampai masuk bilik. Sampai masuk kereta dia menangis, sampai balik rumah pun dia masih menangis. And then bila dia dah tenang, masa dia dah umur setahun lebih kot. Dah bercakap, dah berjalan. Bila dah tenang kat rumah tu, dah esok lah beberapa hari lepas tu kot, baru dia cakap apa sebenarnya sepupu dia buat dekat dia. You see, bila kau buat macam ni, anak orang lain yang menderita lah. Dia, I call it the Giant syndrome. Sebab Giant ni, Giant dan cerita Doraemon ni, memang mak dia dera dia. Mak dia pukul dia, paksa dia jaga kedai dan sebagainya. Sebab itulah dia pergi cari orang yang lemah dan dia bully balik. Okay, as Zura cakap, even Nabi suruh rotan anak. Itu ialah satu generalisasi yang berbahaya. Saya setuju sangat. Di awal live tadi, I dah ulas dah. Nabi Muhammad SAW detailkan secara terperinci macam mana dia rotan anak. Daripada sebabnya, umur anaknya, umur berapa dan kerana apa. Bukanlah sebab kau tertumpahkan susu terus kena sebat. Lepas tu cara dia rotan tu pun bukanlah macam ni. Pegang rotan tu tak boleh angkat ketiak macam nak melibas, sebab tu akan jadi terlalu kuat dan menyakitkan. Dia memang detail. Islam tu indah. So jangan nak libatkan Nabi dalam hal ni, okay? I'm going to close the door for a bit sekejap So thank you for pointing it out, Zura. So I sambung apa yang dapat daripada The Asian Parents punya website. Kesan jangka masa pendek tadi I dah discuss kesan jangka masa panjang bila sebagai dewasa. Yang ni dia cakap memang anak kecil pun boleh ada penyakit mental What is it? Boleh murung, boleh jadi kurang cerdas otaknya. You want me to carry you? Lepas tu budak akan jadi takut dan sentiasa curiga. Dia sebenarnya berwaspada lah. Dia takut tersilap sebab nanti mak ayah dia sentap dan melibas dia kan. Bukan melibas, menibai dia. Anak akan jadi ganas seperti macam mana anak aku dikasari dan diganasi, sedangkan anak aku memang tak pernah kena jentik sekalipun. And then anak sukar untuk kawal diri bila dia berhadapan dengan masalah. Yang dia tahu sentap dengan keganasan lah. Tak puas hati dengan orang tu pergi tumbuk. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tak puas hati dengan siapa-siapa jerit ajak bergaduh. Keluar buku 5, jom kita bertumbuk kat belakang. Macam tu kan. So that's all I got. Secara pendek ini daripada tadi tu, daripada pakar-pakar, since I have no certification in psychology or what not. Personal pendapat personal I, sebenarnya bila you punish, you hukum anak macam ni kan, you hanya mengajar anak you untuk menjadi seorang penipu yang lebih hebat every time. Sebab dia hanya takut dengan you, dia bukan respect dengan you. So dia hanya tak buat apa yang you tak suka dia buat tu depan you sahaja. Bukan dia stop buat benda yang you marahkan tu atas dorongan dalaman. Intrinsically driven by it. You faham tak? Kalau you nak faham lebih mendalam, you better study Montessori philosophy. I sangat suggest. Kalau you nak be a better parent, faham psikologi anak-anak dan betul-betul bagi satu parenting yang berkesan, go Montessori. I'm not talking about fancy wooden tools untuk mengajar dekat rumah tu, tapi buku-buku Dr. Maria Montessori. Baca tentang psikologi dan faham anak-anak you betul-betul. Dan apa, I think dah lama sangat dah ambil bil. Alright, so that's all. Kalau you rasa sharing ni bermanfaat, boleh sharekan kepada kawan-kawan you. And yeah, comment below if you want me to make more about this. And I'm open for any opinion.
you can oppose me. It's okay to agree to disagree. Just comment below. I pun nak tengok juga berapa ramai orang yang rasa dia di rotan dan dia jadi manusia yang sangat okay. Relationship dia okay. Dekat office dia okay. Dia tak jadi pushover yang tak mampu nak say no dekat boss dia. Dia tak dia tak takut dengan boyfriend dia. Dia berupaya untuk ada suara sendiri bila tak puas hati ke. I mean, dia boleh stand up for herself. Dia tak wimpy, duduk diam terima seadanya apa yang orang bagi dekat dia. Things like that. I really like to know, betul ke ada orang yang betul-betul sukses mengawal emosi dia ke tahap itu walaupun dia ditibai waktu kecil. So thank you so much for bringing that up so that we can have this discussion today. So Assalamualaikum, see you tomorrow 5:30. Bye.